buat rakam briefing dululah. Briefing tu nanti kalau ada yang tanya tolong jawablah. Tolong jawablah dalam WhatsApp tu. Baik, ini kelas yang ke-9 insya-Allah. Sebagaimana saya janjikan, tajuk dia ialah fi'lul amri. Okey. Cuba sebut fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Mana ni? Kita guna fi'il amar lah. Kita tulis macam ni lah. Ini kena baca fi'il, bukan fil. Fi'il. Kita biasa tulis amar lah. Tulis amar. Fi'il amar. Baik. Kita dah belajar aqsamul kalimat. Kita dah belajar sebelum ni aqsam al-kalimat. Ada 3. Ya. Iaitu isim. Yang kedua apa? Fi'il. Yang ketiga harf. Ataupun huruf. Huruf adalah jamak dia. Kita merujuk kepada kata tugas. Kata nama, kata kerja, kata tugas. Okey. Jadi, ini alhamdulillah dia ada sikit lagi lah. Ni ada sikit lagi. Ini belum habis lagi. Kita buat suku lah. Kita buat belajar suku. Ini kita dah belajar 2/3. Tinggal satu lagi. Kita dah belajar madhi. Alhamdulillah madhi. Mudhari'. Masih ingat lagi madhi mudhari'. Dia punya tasrif. Tasrif dia. Ya. Yang ketiga hari ini adalah amar. Jadi dari segi sebab tu nak belajar. Orang kata yang pertama kena berguru. Kena berguru lah. Yang kedua kena ikut turutan. Jadi kalau kita belajar qawaid ni kena duduk nombor 1. Ini nombor 2. Ni sekali dengan future tense lah. Fi'il mudhari' lil mustaqbal. Nama dia fi'il mudhari' lil, boleh baca lah kot pen saya tulisan ni. Lil mustaqbal ataupun future. Future tense. Yang ketiga hari ni, ni fi'il yang ditunggu-tunggu. Dan juga fi'il yang terakhir. Nama dia fi'il amr. Biasa kita guna, biasa kita dengar Al-Quran Allah sebut, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi al-amru ni perintah, suruh. Fi'il amr perintah, fi'il suruh. Kemudian dalam ayat tu Allah sebut an-nahyu 'anil munkar. Dalam tasrif, dalam ilmu qawaid, ada fi'il nahyi, ada fi'il larang, iaitu menggunakan la. Yang tu adalah, yang tu akan belajar nanti. Cuma nanti saya akan terangkan jugalah. La ni ialah huruf nafi. Dia termasuk ataupun tergolong dalam kategori huruf. Kita akan sentuh kemudian. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk fi'il amar, yang mana ulang kaji secara umum. Untuk belajar kata kerja, kita hendaklah mengetahui asal kata kerja ataupun kata akar dia, kata dasar dia. Yang mana kata dasar dia duduk di dalam fi'il madhi, madhin. Daripada fi'il madhi baru kita tukar kepada fi'il mudhari'. Kita tambah apa kat depan dia? Ya. Okey. Yang mana madhi ni kalau kita refer dia merujuk pada huwa, ni pun huwa. Ni pun ada huwa. Okey. Daripada huwa ni baru datang tasrif lah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik. Jadi dekat sini, bila pergi kepada mudhari' kita tambah ya. Fa'ala, yaf'alu. Daripada yaf'alu, kita akan tasrifkan dia ikut turutan huwa, huma, hum. Dia akan jadi yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna sampailah habis. Af'alu, naf'alu. Sekarang proses dia daripada bila kita telah belajar fi'il mudhari', barulah mudah kita nak faham bagaimana fi'il amar dibentuk. Walaupun orang kata kenapa kita tak belajar fi'il amar dulu, sedangkan fi'il yang mula-mula turun amar. Logiknya macam itulah. Logik tu tak terpakai untuk kita sebab Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Kita bukan Arab. Kita nasi Arab saja. Kita nasi Arab. Jadi sebab tu yang tak datang
minggu lepas tu, sebab tu saya minta tengok video ni, ataupun faham ataupun ulang kaji salah satu video daripada fi'il mudhari' ni supaya senang faham macam mana fi'il amar dibentuk. Ya, fi'il amarnya untuk modul ni fi'il amarnya videonya hari ni saja. 4 bulan Disember. Jadi minggu depan tajuk lain dah. Minggu depan tajuk lain ataupun walaupun minggu depan ada orang lain ganti, kelas ganti tu nanti bukan tajuk ni lagi. Fi'il amar hanya satu muhadharah, satu ceramah lah, satu kuliah sahaja. Baik, ini dia. Al-fi'lu al-madhi al-mudhari' al-amr ni kita punya fokus kita hari ni. Al-amr. Baik. Ini masih kosong lagi. Baik, untuk memberikan orang kata apa? Gambaran awal. Kalau kita tengok kepada madhi, apabila kita tasrifkan dia madhi dengan mudhari', kita mula dengan huwa, huma, hum sampai habislah. Hiya, huma, hunna, hiya, huma, hunna. Lepas tu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna sampailah anta sampailah antunna, saya tulis ringkaslah kan, sampailah antunna, sampailah kepada ana dengan nahnu. Ini terpakai untuk dua benda ni lah, dua ni. Tapi untuk amar, dia bukan 14, dia ada 6 sahaja. Sebab apabila kita mengarahkan orang, ni jenis bosi lah bagi arahan ke orang kan. Okey. Dia pandai bagi arahan je kan. Jadi tak kira lah pandai ke tak pandai ke, bila bagi arahan dia kita kena guna fi'il amar. Bila fi'il amar kita hanya bercakap dengan orang yang depan kita. Orang yang bercakap dengan kita ada 6 sahaja. Anta, antuma, antum. Sambung dia apa? Kalau muannas, Anti, nanti, antuma, antuma, kalau Antunna. 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 Ini sahaja. Jadi pendek kata 6. Kalau madhi mudhari' tu panjang kata. 6, 6, 2, 14 ni 14. Ni 14. Ni 14, 6. Okey. So yang datang kelas hari ni insya-Allah lebih kalau orang kata kalau kita belajar guru bagi ijazah. Ijazah lah, habislah makna dia, habislah asas memahami bagaimana kata kerja bahasa Arab dibentuk di dalam 3 kategori, al-madhi wal mudhari' wal amar. 14 madhi, 14 mudhari', 6 amar. Baik. Sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ni, kita mula dengan fi'il 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu iaitu kategori ataupun bagaimana kata kerja dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan bilangan huruf. Bilangan huruf yang asal. Ada kata asal 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Jadi fi'il amar pun macam tu. Baik, kita ambil kepada satu fi'il ni. Okey, kita dah tengok sebelum ni. Kataba, kita dah belajar. Kataba bila kita tasrif jadi kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna. Ana jadi Katabna. Katabtu. Katabna. Katabna. nahnu katabna. Okey. Baik. Tapi dalam Quran pun nanti kita akan sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Apa benda pula jangan jadi kat sini. Itu kita tak belajar lagi. Itu ujung nanti itu dipanggil kata kerja pasif. Ni menulis, itu ditulis. Jadi dia ubah yang tu kemudian. Yang kita belajar ni sekarang semuanya ialah tasrif untuk kata kerja aktif, bukan pasif. Bukan menulis. Telah menulis, sedang menulis, tulislah bukan telah ditulis. Sedang ditulis bukan. Ini semua adalah kata kerja aktif asal.
aktif. Okey. Jadi kataba yaktubu. Kita nampak sini. Sekarang kita nak ubah kepada fi'il amar. Ya, baik. Uktub. Kenapa ni kita kata tengok. Jadi bahasa Arab ni untuk fi'il amar ni kita dah jumpa. Sebenarnya penting sebab apa? Kita banyak jumpa dalam Al-Quran. Biasanya fi'il amar ni ada yang ada alif kat depan, ada yang tak ada. Kalau kita baca Quran Mushaf Uthman ni, dia tak letak pembaris bawah ke baris depan, dia cuma letak sad. Sad ni ialah merujuk kepada hamzah wasal. Hamzah wasal. Makna dia, kalau orang tak belajar, dia ingat sad tu baris atas. Ataupun dia memang dah baca sebab dia dah biasa. Kecuali Quranul Majid. Quranul Majid bukan Quran Rasam Osmani. Quran yang duk baca kat kampung-kampung tu, dia memang letak baris. Baris bawah ke, baris depan ke. Ataupun mushaf yang dicetak di Komplek Quran Putrajaya ataupun daripada Madinah Munawwarah, dia tak tulis benda ni, dia cuma tulis sad. Okey. Jadi bagi orang yang belajar grammar bahasa Arab, dia boleh tahu nak letak baris apa. Itu kelebihan belajar sedikit sebanyak tentang fi'il amar, ya. Untuk baris dia lah, ya. Yang kedua, fi'il amar ni banyak diguna di dalam doa. Ya. Doa ni saya akan sentuh sikit tentang doa, ya. Termasuk juga bila kita membaca Quran, dan saya refer kepada nantilah ada sikit tentang hadis. Jadi bukan sekadar belajar amal ni untuk membuat tugasan ataupun juga untuk peperiksaan. Ya, panjang ni saya nak orang kata apa? Ini pembelajaran sepanjang hayat lah kan. Nama pun sama macam UMC-SET. Jadi visi saya ni lebih jauh lah kan. Lebih jauh lah insyaAllah. Membantu kita untuk dunia akhirat lah. Dunia akhirat insyaAllah. Baik. Jadi kat sini ini satu contoh. Uktub. Uktub makna tulislah. Bila saya sebut uktub makna tulislah untuk anta. Untuk siapa? Anta, laki-laki lah. Kita kata ya Ali uktub. Wahai Ali, tulislah. Ya Ahmad uktub. Kalau nama Melayu tu tak nama Melayu ya Syamsul uktub. Kan? Tapi kalau kita kata perempuan, ya Fatimah, dia tak boleh, ya uktub juga. Dia akan berubah ikut anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baik. Tapi sebelum kita pergi kepada anta, antuma, antum, kita kena start dulu daripada anta ni. Maknanya dia panggil starting point. Kalau kita pergi merentah desa, dia akan ada checkpoint dia kan. Jadi checkpoint untuk fi'il madhi huwa, checkpoint untuk fi'il mudhari' huwa, tetapi checkpoint untuk fi'il amar adalah anta. Ya. Baik. Ni saya ni dah ada saya tulis ni ya. Baik, saya cuba padam dulu. Saya cuba padam dulu bangkang-bangkang ni. Ya. Baik, kita akan tengok jadual ni Saya akan berikan saya dah orang kata apa? Saya dah share. Saya insya-Allah dalam slide ni tidak ada perubahan yang banyak sangat. Okey, ini kena faham betul-betul Ini adalah intipati dia. Ini intipati dia. Baik. Ni saya bagi kosong dulu. Kita kosongkan dulu pemikiran kita. Ini saya pakai pen. Pakai pen senang sikit. Baik. Dalam buku Nahwu Mudah pun ada. Tapi kalau baca surang ni orang kata apa, faham sendirilah. Baca surang ni bagus sebab kita rasa kita faham surang. Lepas tu kita rasa kita betul surang, tu payah cerita. Kita kena tunjuk ke orang yang lebih tahu. Baik, ada 5 fi'il dekat sini sebab ini jadual nak bagi senang faham. Jadi 1 2 3 4 5. Okey, ni asas nak bagi faham. Al-fi'l mudhari' dengan fi'lul amr. Al-fi'lul mudhari' kita nak ubah kepada menjadi fi'il amar. Baik. Cuba tengok fi'il yang pertama. Yaqra'u.
Yaqra'u. Cuba baca. Yaqra'u. Yaqra'u. Baik. Dalam fi'il yaqra'u ni, makna dia sedang membaca. Kita akan ubah kepada fi'il amar. Ni fi'il amar dia. Ni fi'il amar dia. Dia bacalah. Bacalah. Baik. Yang pertama ada beberapa step yang kita kena buat. Ada beberapa step yang kita kena buat. Yang pertama, okay, follow me. Yang pertama, buang ya depan. Buang ya depan tu. Yang kedua, yang qra'u ni kan. Yang qra'u ni ada baris apa dekat sini? Depan. Baris depan. Depan. Buang ya ni. Baris ni tukar jadi baris mati. Ini jadi baris mati. Okey. Lepas tukar baris mati, kita tulis balik kan? Kita tulis balik. Bila kita tulis balik ni, yang tinggal tu yang ni saja. Okey? Boleh tak kita baca? Tak boleh. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Okay. Macam ni lah saya bagi nampak macam ni. Okey, cuba baca. Sebab dalam bahasa Arab, bila tinggal yang ni saja, ini saja, perkataan bermula dengan huruf qaf mati. Dia tak ada bunyi. Kok gitu kan. Jadi macam start kita tak hidup. Kok tak boleh. So kita bila tak boleh baca, sebab that's why orang putih katalah, that's why datang si alif ni. Tiba-tiba terbang masuk. Turun wahyu, macam turun wahyu kan. Jadi dia bukan turun saja-saja. Dia turun sebab tak boleh baca. Okey, bila tak boleh baca, dia turun. Supaya boleh baca. Baik. Bila turun si alif ni ke bawah ni, sekarang ni ada isu. Alif tu nak letak baris apa? Okey. Kita senang je Quran sebut iqra. Tapi bukan semua baris bawah. Bukan semua baris bawah. Baik. Dia ada sebab kenapa dia baris bawah. Jadi sekarang ni, di dalam fi'il yaqra'u, cuba tengok baris huruf yang second last. Apa dia? Yang kedua sebelum akhir. Baris atas. Itu huruf ra, baris atas. Okey, ni baris atas. Saya letak macam ni lah. Ni baris atas. Ni dia punya sifat. Kalau huruf yang second last baris atas, alif ni nama dia hamzah wasal. Alif ni nama dia hamzah wasal. Maka hamzah wasal baris bawah. Lepas tu baca iqra. Lepas tu baca iqra. Tapi kena ingatlah, yang kita buat iqra ni untuk anta. Belum lagi anta, antum. Baru kita pergi pada anta. Ini asas. Kalau kita mula di sini salah, dekat anta ni salah, kita start dekat sini salah. Jadi pengikut tabi'in, cucu, semua salah belaka lah. Jadi sesat semua. Kena start di sini yang betul. Right. Tapi untuk fi'il amar ni, sebab kita belajar qawaid, saya akan ajar semualah. Anta, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Tapi dari segi realiti dia, kita banyak guna anta, anti dengan antum. Anta, anti dengan antum yang banyak guna. Jadi Tok Imam, Pak Imam, Pak Bilal kena tahu fi'il amar ni. Nanti sebab dia duduk baca doa ke orang. Ada yang setengah tu dia tak baca, dia tak faham. Dia main hafal. Jadi dia ingat si bapa dengan tok hafal. Yang cucu dengan ni turun dengan hafal macam tetap mengaji. Jadi kita kena mengajilah benda ni. Kena mengaji. Doktor nak tanya sikit doktor. Ini kan dalam Quran ni yang dipanggilkan hukum huruf ketiga tu ke Ustaz? Saya tak pastilah. Huruf ni baris hamzah wasal lah nama dia. Sebab saya tak pasti, sebab dulu tajwid ni saya belajar juga, tapi bila dah datang ke mana-mana dia banyak cipta istilah-istilah yang saya sendiri pun tak apa. Yang saya faham, yang saya cerita sekarang ni macam mana nak letak baris hamzah wasal. Saya tak tahulah baris huruf ketiga ke keempat ke. Senang faham macam tu lah hamzah wasal.
Baik. Ha. Baik, cuba baca. Sekarang kita baca fi'il yang kedua. Yajlisu. 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 Baik. Kaedah dia sama. Mula-mula kena buat apa? Buang. Buang ya. Yang kedua kena buat apa? Matikan huruf akhir. Matikan baris depan. Balik huruf akhir. Okey, matikan. Kemudian cuba baca. Tak boleh. Tak boleh baca. Jelis pun tak boleh, jealous pun tak boleh. Dalam bahasa Arab, jealous, dalam English, jealous is a vocal. Dia ada E, I, O, U dalam bahasa Arab. A, I, U je. Jadi tak boleh, je tak ada, je tak ada. Jadi, terpaksa meminta tolong kepada Hamzah Wasal ni. Dimasukkan. Okay. Bila dimasukkan, nak dibaca. Dia ada dua je lah. I ataupun U. A tak ada. A nanti ada untuk fi'il amar huruf lain. Ada ikut bilangan huruf. 3, 4, 5. Dia ada istilah. Nanti kita akan tengok kemudian. Okay. Jadi bila datang ni, Hamzah Wasal ni, kita nak menentukan apakah baris. Senanglah saya letak baris kan. Tapi apa sebab dia? Apa Lam baris bawah. sebab huruf second lah dia baris bawah. Kalau ni baris bawah, Hamzah Wasal baris bawah. Ijlis. Duduklah. Jadi ijlis ni makna ijlis anta. Jadi kalau kita kata ke orang, ijlis. Dia fahamlah kamu dah duduk. Kita tak kata anta ijlis. Tak payahlah, anta tak perlu dah. Anta ijlis. Kalau orang tak belajar bahasa Arab lagi, anta ijlis, anti ijlis. Kan Arab pula ya. Dia ni bukan belajar bahasa Arab, dia ni main copy paste. Anta ijlis, nahnu ijlis, malu je kan. Ijlis makna anta. Baik. Tapi kalau maksudnya makna dia kita tak sebutlah anta ijlis. Ijlis dah cukup. Ijlis makna ijlis itu kepada anta. Tapi kalau kita sebut anta kat belakang, ijlis anta, boleh makna, tapi makna dia dekat sini dia anta dekat belakang tu dia menguatkan. Duduklah. Kamu duduklah. Jadi kalau kita sebut dua kali makna dia memang disuruh duduk sungguhlah. Baik. Ini baris bawah dengan baris bawah. Tinggal satu lagi yang baris depan ni Baik. Yaktubu. Mula-mula kena buat apa? Buang ya. Buang ya. Ya. Yang kedua, matikan. Huruf akhir. Cuba baca. Tak Tak boleh. boleh sebut. Tak boleh baca lah. Ketuk ke ketum ke. Tak lagi baca. Mabuk ketum ke tak ada lah. Ketuk-ketuk ketampi tak ada. Tak boleh baca. Datanglah sini. Jadi kita tak boleh baca. Iktub. Dari segi bunyi pun agak berat nak sebut. Iktub. Daripada baris bawah tiba naik atas. Jadi tiba-tiba darah BP drop bawah naik atas. Dia nak mengejut. Jadi dari segi kaedah dia bukan sebab darah BP tu dia merujuk kepada baris ini. Second last ni. Huruf yang second last ni dia merujuk kepada lah. Bila kita belajar fi'il, dia akan ada 3 bahagian. Fa, ain dengan lam. Yang pertama fa, yang kedua baris ain, yang ketiga baris lam. Saya cerita ni dalam ayat mudah. Refer kepada huruf yang second last. Sebenarnya dia refer kepada baris ainil fi'il. Baris ain ni. Baris ainul fi'il nama dia. Jadi dalam yaktubu ni ainul fi'il ni adalah huruf baris ta. Kalau fa'ul fi'il dia merujuk kepada baris kaf. Kalau lamul fi'il dia merujuk kepada baris ba. Baik. Dia tak boleh baca. Bila tak boleh baca, ainul fi'il, baris ainul fi'il adalah baris depan. Jadi kaedah dia, kalau ni baris depan, Hamzah Wasal dia baris depan. Dari segi logik pun senang sebut, baris depan dengan baris depan. Uktub. Uktub. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi,
Ketiga-tiga ini adalah untuk anta. Iqra bermakna anta, bacalah kamu. Ijlis, makna duduklah kamu. Uktub, makna duduklah kamu. Semuanya untuk anta. Ya. Jadi nanti untuk anti lain, ya, untuk antuma lain, untuk antum lain, untuk antunna lain. Baik. Jadi ketiga-tiga kategori yang pertama ni, kalau kita tengok kita tambah apa kat depan dia? Ada hamzah apa nama dia? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey, tapi bukan semua tambah hamzah wasal kat depan dia. Bukan semua, eh. Bila kita tengok fi'il yang keempat. Cuba baca fi'il yang keempat. Yusa'idu. Yusa'idu. Ingat lagi makna yusa'idu. Ma makna Iblis? Membantu. Membantu, ayuh, membantu. Kaedah dia sama. Yang pertama buat apa? Buang ya. Buang ya. Yang kedua, Matikan huruf terakhir. cuba baca. Cuba try baca. Cuba try test baca. Sa'id. Sa'id. Bunyi tu betul dah, tapi kurang geram sikit, kurang panjang. Sa'id. Itu dia. Sa'id. Sa'id. Jadi, itulah fi'il amar dia. Okey. Tak perlu dah tambah. Dah boleh baca. Kenapa boleh baca? Dah ada baris sin baris depan ni. Bukan sin tu bukan mati. Ada baris sini kan. Maknanya bantulah. Okey? Dia ada dua kategori lah. Yang pertama kategori kena tambah hamzah wasal. Yang kedua tak payah tambah hamzah wasal. Tidak perlu kepada hamzah wasal. Okey, ni kategori secara umum. Okey, nombor 5. Cuba baca fi'il ni. Yaqulu. Yaqulu. Ma makna yaqulu? Dia berkata. Cakap. Sedang bercakap, sedang berkata-kata. Okay, yang pertama buat apa? Buang ya. Buang ya. Yang kedua? Matikan huruf akhir. Baik. Di dalam fi'il ni ada satu lagi huruf. Nama dia huruf waw. Huruf waw ni baris apa? Mati. Baris mati. Baris mati. Tapi saya tak mati. Dia ni baris mati. Okay. Baik. Sebelum kita pergi, boleh baca ke tak boleh baca? Macam boleh. Cool. Boleh. Tapi agak pelik. Bukan macam boleh, memang boleh. Cuma ada dua keadaan pelik dekat sini. Yang pertama, dalam bahasa Arab, perasan taklah Quran ke? Quran kan? Ada tak jumpa dua baris mati duduk sekali, dekat-dekat? Tak ada. Tak ada. Kalau huruf tu huruf yang sama, dia akan jadi sabdu. Kalau baris tu huruf tu baris mati, huruf tu adalah huruf yang mati dan jenis sama, dia akan bergabung, combine jadi sabdu. Dia akan merge. Kalau macam ni, kalau huruf tu alif waw ya, alif mati, waw mati, ya mati. Dalam hukum tajwid nama huruf apa? Huruf mat. Huruf mat. Dalam tajwid nama huruf mat. Dalam kawaid bahasa Arab nama dia huruf illah. Cuba sebut huruf illah. Huruf illah. Illah ni je macam ni. Huruful illah. Ni illah dia. Pernah dengar perkataan illah? Tak pernah. Mungkin kalau yang belajar usul fiqh dia sebut illah. Bila kita qiyas satu hukum dengan satu keadaan, dia akan ada illah. Dia nama illah ni sebab. Itu pertama tu illah pertama sebab. Setiap qiyas ada illah. Kenapa rokok haram? Ada illah. Kenapa ketum haram? Ada illah. Kenapa semayang kena jarak? Ada illah. Itu kena yalah, tu saya bagi clue dari segi makna dia. Ya. Jadi yang kedua, illah di sini, illah dekat sini dia bukan bermaksud sebab. Dia refer kepada huruf illah ni huruf yang sakit.
Dia bukan sakit, ni bukan sakit apa? Dia bukan demam apa? Ilah ni makna huruf yang tidak sempurna. Sempurna ni makna dia dalam hukum tajwid nama dia huruf mad. Sebab bila kita baca kena baca 2 harakat. Tapi bila kita belajar huruf alif waw ya mati dalam hukum grammar, qawaid nama dia huruf illah. Illah ni kenapa? Illah ni huruf yang sakit. Sakit ni tidak sempurna. Sempurna macam mana? Makna dia huruf ni dia berubah-ubah. Kadang-kadang dia jadi alif, kadang-kadang dia jadi waw, kadang-kadang dia tak ada. Sebab tu dia nama dia illah. Dia tak tetap, tak stabil. Tak stabil. Baik. Bila kita jumpa huruf ni dalam qawaid, qala, yaqulu, baik. Yaqulu fi'il madhi dia apa? Qala. Qala. Okey? Okay. Yang tengah tu huruf alif. Bila tukar mudhari' dia jadi apa? Wow. Wow. Kan? Kenapa tak baca yaqalu? Sebab tu nama dia huruf illah. Dia tak stabil. Kejap berubah jadi alif. Kejap berubah jadi waw. Kejap ada, kejap tak ada. Lawan dia huruf yang selain daripada lah. Yang selain daripada tu dia stabil. Dia tak berubah, dia tak hilang. Baik. So huruf illah ni, bila kita nak membina fi'il amar, okay? Yaqulu, yang pertama kita buang ya. Yang kedua kita matikan huruf akhir. Huruf illah kita kena buang. That's why dia jadi macam ni. Cuba baca. Qul. Qul. Qul huwallahu ahad. Kan? Qul. Kenapa kita dah buang? Maknanya ketiga, untuk fi'il yang ada huruf illah, untuk fi'il bahasa Arab yang ada huruf illah, apa huruf illah? Alif waw ya yang mati. Bila kita nak membina fi'il amar, kita kena buang. Mana dia? Daripada jadual ni kita tengok tadi, yang pertama kita buang ya ke depan. Yang kedua kita matikan huruf akhir. Okey, untuk fi'il yang ada huruf illah, kita tambah step yang ketiga, buang huruf illah. Buang huruf illah. Jadilah qul. Ya, tapi qul ni untuk anta. Jadi qul huwallahu ahad. Kan ada isu viral sebelum ni kan? Ya. Qul tu untuk siapa? Qul untuk siapa? Anta lah. Anta tu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah. Qul huwallah. Bukan qul untuk huwa. Itu dia qawaid lah. Jadi jaga-jagalah orang yang nak mentafsirkan apa semua ni. Jadi kita tafsir sebenarnya nak tafsir Al-Quran juga kena dia tidak dapat lari daripada hukum yang ada di dalam grammar. Adapun yang tafsiran-tafsiran lain yang datang qul kepada huwa, yang tu tafsiran secara yang tidak mengikut grammar lah ya. Saya tak nak sentuh, tapi itulah daripada kepentingan belajar grammar supaya kita tidak terikut-ikut. Okey, jadi kita tengok fi'il ni. Kutub. Okey, dalam buku Nahwu Mudah ni muka surat 43. Jadi kelas online ni saya tak dapatlah nak follow tengok satu-satu kalau kelas bersemuka tu memang saya buka kitab page by page memang baca kulit ke kulit macam talaqi lah ni talaqi guna PowerPoint sahaja masa terhad jadi saya namun yang saya kongsikan, saya rumuskan di dalam PowerPoint ni adalah rumusan dia lah, rumusan padat dia. Ya. Jadi saya harap sangat latihan-latihan yang ada dalam Nahwu Mudah tu boleh tolong jawab, yang dah beri tolong tulis, boleh baca, jawab, dan di belakang dia ada skema jawapan, ada skema jawapan. Saya insya-Allah boleh jawab kalau tengok ataupun menonton semula rakaman YouTube kelas kita ni kelas kita. Baik, jadi kalau tengok sebelum ni semua untuk anta, ni semua untuk anta. Ni anta ni Baik. Sebagaimana saya bagi tahu sebelum ni, fi'il amar ada 6 tasrif dia.
Iaitu pada sini lah. Anta, anti. Antuma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Cuma di sini dia buat macam ni lah. Ini contoh dia. Uktub, biasanya ni turutan ni nak bagi senang faham ni. Kalau anta uktub, anti tambah ya. Uktubi. Cuba baca. Uktubi. Uktubi. Tubi. Uktub, uktubi. Uktubi. Okey. Untuk antuma, walaupun antuma muzakkar dengan antuma muannas, dua-dua sama. Kita baca uktuba. Uktuba. Tambah alif saja, jangan tambah ta untuk muannas. Nanti tambah pula uktubata. Terkejut Arab tu. Oh dia terfikir, oh ini kabilah baru ni. Kabilah baru keluar. Terkejut dia, bukan kanak-kanak dia Arab terkejut juga. Uktubata. Okey. Cuba baca untuk antum. Uktubu. 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 Kalau antuna, uktubna. Uktubna. Tapi nun saja bukan nun alif, nun sahaja. Uktubu, uktubna. Uktubna. Baik, manakala kita dah baca apa nama? Jadi saya faham Baik, selepas kita belajar asas yang mana fi'il amar kena tambah hamzah wasal. Yang mana fi'il amar yang tak perlu tambah hamzah wasal. Dan yang ketiga, bagaimana nak membentuk fi'il amar yang ada huruf illah, alif waw ya, ada 3 kategori besar. InsyaAllah kita settle. Masalah settle. Kalau tak settle, lupa. Lupa. Baik. Selepas habis yang ni, baru kita pindah kepada macam mana kita nak kembangkan dia kepada 6 tasrif. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Iaitu berdasarkan imbuhan yang perlu ditambah. Berdasarkan jadual. Ni tengok jadual ni. Baik. Saya baik. Sini kita bagi baik. Cuba tengok sekali lagi. Ni nampak kan? Yaktubu. Fi'il amar untuk anta apa? Uktub. Baik, cuba kita baca. Uktub. Uktuba. Uktubu. Uktubi. Uktuba. Uktubna. Baik, sekali lagi. Uktub. Uktuba. Uktubu. Uktubi. Uktuba. Uktubna. Baik. Tadi kita dah buat untuk iqra'an, kita buang ya. Saya nak tukar balik kepada pen ni. Jadi kita buang ya. Matikan huruf akhir. Kan? Kita tulis balik. Qaf, ra, alif. Boleh baca ke tak boleh baca? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kita tambah ni. Tambahan. Rujuk balik kepada jadual ni. Kalau huruf ainul fi'il baris atas, hamzah dia akan jadi baris bawah. Iqra. Iqra. Okey, cuba untuk yatbukhu. Anta jadi apa? Utbukhu. Utbukhu.
Utbuh. Utbuh. Ah, Utbuh. Utbuh. yang Sorry. Utbuh. yang last tadi betul. Mati. Utbuh. Utbuh. Sebab kita matikan, kita buang ya kat depan, matikan huruf akhir. Benar, tak boleh baca. Kita datang tambah alif. Refer kepada baris depan. Ni baris depan. Okey, cuba yang zuru, sedang melihat. Kita nak tukar kepada fi'il amar. Lihatlah. Unzur. 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 Aywa. Unzur. Bila kita belajar ni kita rasa yakin lah. Sekarang kita dah jumpa dalam Quran. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Oh, unzuru itu ialah untuk antum. Asal dia unzur. Kalau kita tak belajar langsung, unzuru kita main follow, kita ikut orang je lah. Kita ikut bukan berdasarkan apa yang kita belajar, yang kita faham. Berdasarkan apa yang kita dengar dan kita tak tahu asal usul dia. Okay, cuba untuk yajlisu. Ijlis. Ijlis. Aywa, ijlis. Cuba yarsumu. Irsum. Ursum. Ursum. Aywa, ursum. Lukislah. Ya. Makna dia ayat di sini ialah arahan berdasarkan makna perbuatan tersebut. Bacalah. Masaklah. Lihatlah. Duduklah. Cuma dalam bahasa Arab tak boleh lah. Ijlislah. Ursumlah. Saya translate dalam bahasa Melayu. Okey. Ya'kulu. Kul. Okay, dia dalam bahasa Arab biasa jumpa kul kan. Kulu, ashrabu, wala tusrifu. Satu dia boleh kul. Satu buang terus je dengan hamzah ni, dia jadi kul. Kul. Mana makanlah. Sebab tu dalam Quran guna kulu ashrabu. Tapi untuk ukul ni, fi'il ada hamzah kat depan, dia ada dua bentuk. Dia sama. Buang ya, matikan huruf akhir, dia tak boleh baca. Jadi dia jadi tinggal apa? Tinggallah si hamzah mati ni dengan kaf lam. Kul kan? Jadi bila tak boleh baca, kita tambah apa? Lawson. Hamzah wasal. Jadi dia refer pada baris depan. Kalau huruf second lah baris depan, hamzah baris depan jadi apa? Ukulu. Ukul. Ya? Ukul. Baik. Jadi bila satu dekat sini, maka imbuhan yang kita akan tambah yang ni. Ni tambah alif, tambah waw. Waw ni waw alif lah, baca waw je. Alif belakang ni action nama dia. Ni tambah ya, tambah alif, tambah nun. Okay? Cuma bila kita baca Iqra. Dia akan di sini jadi Iqra. Iqra'a. Antum jadi apa? Ikra'u. Iqra'u. Kan? Cuma cara tulis tu lain lah. Ada yang tulis bawah atas bawah hamzah tu ada waw ataupun hamzah atas alif. Yang ni ini dia panggil dictation, cara penulisan hamzah. Kalau kita jumpa ada yang tulis hamzah saja. Hamzah alone. Ada tulis hamzah atas ya. Ada tulis hamzah atas waw. Yang tu teknik penulisan hamzah. Ya. Saya tulis nak bagi faham je lah. Iqra, iqra'a, iqra'u. Kalau anti jadi apa? Ikra'i. Iqra'i. Ni hamzah atas ya. Iqra'i. Antuma? Ikra'a. Sama. Antuma dengan antuma ni sama. Cuma kalau kita nak beza, dia kata kat lelaki ke dekat perempuan ke, yang tu kena tengok konteks ayat lah. Dalam konteks penggunaan fi'il tersebut di dalam teks ataupun di dalam perbualan. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a. Antunna jadi apa? Ikra'na. Saya tulis macam ni lah. Hamzah ni matilah. Iqra'na. Saya belajar dulu, ustaz saya ajar baca di dalam nasyid sikit senang hafal. Dia kata iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Macam itulah.
Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Baik, saya rasa senang ingat kot 6 saja kan. InsyaAllah. 6 ni diskaun banyak dah ni 6 diskaun daripada 14 tu. Baik, cuba utbuh. 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 Utbukha. Oh, Utbukha. antum Utbukhu. utbuhu. Anti Utbukhi. utbuhi. Antuma Utbukha. Utbukha. antunna Utbukhna. utbuhna. Ya. Susah betul nak kalau suruh masuk kan. Utbuh. Bunyi kan. Jadi akhirnya tak masuk-masuk. Dah sebut susah. Unzur. Okey, unzur. Anta unzur. Antuma Unzurna. unzura. Okey, unzura. Antum Unzuru. unzuru. Baik, saya tukar jadi okey, saya letak pointer. Unzur, unzura, unzuru. Anti Unzuri. unzuri. Antuma Unzura. unzura. Antunna Unzurna. unzurna. Baik, ijlis. Anta ijlis. Antuma Ijlisa. ijlisa. Antum Ijlisi. ijlisu. Anti Ijlisi. ijlisi. Antuma Ijlisa. ijlisa. Antunna Ijlisna. 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 Baik. Ursum. Anta ursum. Antuma Ursuma. ursuma. Antum ursumu. Anti Ursumi. ursumi. Antuma Ursuma. ursuma. Antunna ursumna. Baik, ini kita pakai kul lah. Kul senang kul. Anta kul. Okey, antuma Kulla. lam tu lam mati Lam tidak ada sabdu. Jadi Kula. tak boleh lah kulla. Kula. Kula. Kuli kula. Antum Kulu. kulu. Sebab tu kulu tidak ada hamzah. Kuli, kula, kulu. Anti Kuli. jadi kalau kuli. Bukan panggil kuli, dia suruh anak dia mempunyai makan. Antuma Kula. kula. Antunna kulna. Ni kat sini lah mungkin sikit confuse kan. Kuli. Kita sebut ya Fatimah kuli. Ya binti kuli. Kuli. Okey, mungkin dalam Quran kita selalu jumpa kulu. Kulu washrabu wala tusrifu. Dia letaknya Okey. Baik. Okey, ini dari segi 6. Tu 6 Sekarang ni saya baru tunjuk yang 3 huruf. Tapi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf sama. Dari segi imbuhan-imbuhan kat belakang ni sama. Ya. Cuma untuk 4, 5, 6 akan ada sedikit perbezaan dari segi baris depan tu Baris depan sebab kita tidak tambah hamzah wasal. Kita tidak tambah hamzah wasal. Dia fix. Macam mana? Tengok yang ni. Baik. Yusafiru. Yusafiru. Mula-mula kena buat apa? Buang ya. Ya. Yang kedua, Matikan huruf akhir. matikan. Yang ketiga baca. Safir. Safir. Kena baca bagi cukup dia punya garam dan gula dia lah. Tidak perlu menambah ajinomoto. Jadi safir. Safir. Bermusafir lah. Safir. Jadi selepas tu kita akan tambah yang baris itulah. Imbuhan kat belakang ni. Semuanya mana fi'il amar ni imbuhan je kat belakang sahaja. Safir. Antuma Safira. safira.
Antum Safiru. Safir. safiru. Saya tak letak barin Saya ni kelas ni dah professional. Pro lah dan modul 2 dah ni. Anti Safiri. 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 Antuma Safira. 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 Antunna Safirna. 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 Sorry saya cari pen. Safiru. Safiru. Okey, cuba tengok sementara saya padam ni. Sekejap saya. Baik, saya safir, safira, safiru, safiri, safira, safirna, safirna. Kat belakang tu. Okey. Samalah ni kategori samalah dua ni Dua ni makna dia memang kembar lah, kembar sejadah lah ni sebab dia punya pattern sama. Yusa'idu sa'id. Okey, sekarang cuba. Cuba baca tasrif dia. Ikut sama macam apa ni? Safir. Okey, anta sa'id. Antuma Sa'ida. 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 Antum Sa'idu. sa'idu. Anti Sa'idi. sa'idi. Antuma Sa'ida. sa'ida. Antunna Sa'idana. sa'idna. Sa'idana. Okey. Jadi yang ni dia samalah satu token orang kata satu company. Dia ni satu geng. Baik. Yang kedua, yukassiru. Fi'il-fi'il yang saya ambil ni ialah fi'il yang sama masa kita belajar menggunakan ataupun belajar untuk tasrifkan fi'il sebagai contoh bagi fi'il madhi dan juga mudhari', dan berturutan bersambung ke dalam tajuk fi'il amar supaya nampak dia punya perbezaan fi'il-fi'il tersebut. Baik. Yukassiru yang pertama ada nampak kat sini kan buang ya, buang ya kat sini. Kemudian matikan huruf akhir dan baca. Cuba baca. Kasir. Kassir. Sekali lagi baca. Kasir. Kasir. Dia kena sin tu kena tekan sikit. Sebab dia ada double. Nampak macam 3 sebenarnya dia adalah 4. Sebab tu dia masuk di bawah kategori 4 huruf. Maknanya pecahkanlah. Kasara, yukassiru, kassir. Pecahkanlah. Okey, sekarang ni cuba kita tasrifkan sama-sama kepada antuma. Kassir. Kasiro. Kassira. Antum. Kasiru. Kassiru. Anti. Kasiri. Kassiri. Okey, antuma. Kasiro. Kassira. Ni yang dia sabdu lah Antunna. Kasirna. Kasirna. Kassirna. Mana pecahkanlah. Ikutlah pecah-pecah apa saya ambil bagi makna perkataan lah Okey. Baik. Sebab fi'il ni digunakan sebagai contoh nak bagi faham tasrif ni digunakan dalam buku Nahwu Mudah. Baik, yu'allimu, mengajar. Yu'allimu. Cuba baca fi'il amar dia apa? Yu'allim. Alim. Allim. Sebab kita buang ya, matikan huruf akhir, kita baca allim. Allim. Cuma dalam komputer kalau kita type kadang-kadang hamzah duduk kat bawah ni. Hamzah bawah sabdu. Dia bukan datang bawah huruf, dia letak bawah sabdu itu makna bahagian bawah lah Kalau hamzah duduk atas ni, makna dia kalau bahagian atas duduk atas sabdu, bahagian atas. Kalau bahagian bawah duduk bawah sabdu, makna bahagian bawah. Itu komputer punya setup. Baik, alim. Cuba tasrif
Sambung tasrif dia kepada antuma. Alima. 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 Antum? Alima. Alimu. 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 Memang nanti orang ajar. Nabi sebut alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Alimu. Alimu apa? Antum lah antum. Ajarkanlah oleh kamu akan anak-anak kamu berenang. War-rimayah dan juga mana. Itulah konteks tu manalah berenang lah kan. Itu yang pertama tu dalam konteks tu. Zaman tu. Zaman sekarang apa? Selain zaman sekarang apa? Sama ada itulah sebab bila kita faham teks, kita faham dari segi makna bahasa, dari segi literal meaning. Yang kedua kita kena faham dari segi konteks. Konteks persekitaran terkini. Itu kemahiran pada masa tu, itu kemahiran masa sekarang ni. Ni kita nak ajar, yang saya ajar sekarang dari segi bahasa. Alim, alima, alimu. Anti jadi Alimi. 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 Antuma Alima. alima. Tak jadi nak tulis dah ni. Alima. Antunna Alimna. alimna. Okay? Ni ada sabdulah. Tulis macam tu lah jadinya. Okay. Kategori yang ketiga ni, kategori pertama ni. Kategori yang ketiga daripada 4 huruf. Okay, cuba baca. Yukrimu. Yukrimu. Yukhriju. Yuhriju. Okay. Ini special case sikit. Dia bukan buang, dia buang ya juga. Tapi dia buang ya. Dia madikan huruf akhir. Dan dia tak boleh baca. Tapi kita bukan baca dia yukrimu ikrim. Yang macam saya tulis ni. Fi'al amar dia akan jadi Akrim. cuba baca. Akrim. Ikrim. Yang kedua apa? Akrim. Akhrij. Akhrij. Sebab Akhrij. sebab peraturan dia dia tak ikut peraturan 3 huruf. Dia tidak ikut peraturan 3 huruf. Dia memang fix macam tu. Kalau fi'il yuf'ilu macam yukrimu, yukhriju, fi'il amar ni akan ikut wazan af'il. Af'il dia akan jadi akrim, akhrij. Ini formula dia. Dia kena ikut wazan af'il. Ini wazan dia. Jadi daripada wazan af'il dia akan jadi akrim dengan Akhrij. akhrij. Okey. Kemudian yang lain dia akan follow sahaja, follow. Okey, kita baca. Anta akrim, antuma Akrima. 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 Antum Akrimu. akrimu. Anti Akrim. akrimi. Antuma Akrima. akrima. Antunna Akrimna. akrimna. Ya. Apa nama dia? Jadi apa mana akrim? Muliakanlah. 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 Jadi kat sini muliakanlah anta. Mana dia arahan muliakanlah itu dia merujuk kepada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maksud dia kepada siapa arahan tersebut diberikan. Kepada siapa arahan tersebut diberikan. Okey, yukhriju. Yukhriju ni biasa dengan satu lagi fi'il nama dia kharaja yakhruju. Saya nak padam sekejap. Kharaja yakhruju. Okey, ni saya boleh kat sikitlah dengan kadang-kadang kesilapan kita sebab kita keliru ke kita keliru dan mungkin sebab kita tak belajar. Jadi sebab kelas ni kelas dah belajar. Jadi kita kena bezalah daripada orang yang tak belajar. Baik. Kharaja yakhruju. Yakhruju makna apa? Keluar. Dia keluar. Sebab kenapa dia keluar? Sebab asal fi'il kharaja. Kharaja yakhruju.
dia keluar. Itu fi'il 3 huruf. Akhraja makna mengeluarkan. Mengeluarkan. Jadi kalau akhraja fi'il mudhari' dia yukhriju. Jadi dia bukan saja-saja nak baca yakhruju, yukhriju, ada sebab. Sebab dia kena rujuk balik kepada asal fi'il apa? Madi. Madi. Kharaja yakhruju. Akhraja yukhriju. Jadi sebab tu dia ada efek, cause and effect. Ada apa ni, fi'il madhi mempengaruhi fi'il mudhari', fi'il mudhari' mempengaruhi fi'il amar. Fi'il amar tidak mempengaruhi sesiapa, dia tak ada, dia bongsu. Jadi akhrij. Okey, sambung saja. Akhrij antuma, Akhrija. akhrija antum, Akhriju. akhriju anti, Akhriji. akhriji antuma, Akhrija. akhrija antunna, Akhrija. akhrijna. Akhrija, akhriju, akhriji, akhrija, akhrijna. Kita dah baca doa. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Doa tersebut kita minta apa? Ya Allah, Keluarkan keluarkanlah dari kami. Sebab tu kegelapan. kita baca akhrijna. Minggu depan saya mungkin hari lain kita akan belajar ganti nama. Kalau seorang Allahumma akhrijni. Kalau ramai baca akhrijna, ada masa kita baca nun ya, ada masa kita baca nun alif. Baik. Jadi kalau kita baca Allahumma akhrijna, dia akan jadi keluarkanlah kami. Kalau kita baca ya Allah, Allahumma ukhrujna. Tak betul ayat tu kan? Salah dari segi baris pun tak betul, grammar pun tak betul. Dari segi makna pun tak betul lah, sebab dah memang baris macam tak betul. Sama macam okey, kejap saya tambah slide sikit, sambil supaya nampaklah apa di sebalik kepentingan belajar qawaid ni kan, saya tambah new slide dekat sini. Sekejap saya padamkan. Ni saya conteng. Sebab tu kalau ada kursus bahasa Arab untuk imam, untuk Bilal, kena ada modul ni. Baik, baca fi'il ni. Dakhala. Dakhala. Masuk kan? Mudhari' dia apa? Yadkhala. Yadkhulu. Yadkhulu. Kha ni baris depan. Kalau kita tak pasti baris dia baris yadkhulu ke yadkhulu, kita buat apa? Kita rujuk apa kalau kita tak pasti? Kamus. Ini lepas ni tak ada. Lepas ni tak nak tanya siapa tu. Kamus. Sebab key dah bagi. Saya dah bagi key dah. Saya dah bagi kunci. Master key dah bagi. Cuma kadang-kadang cari kunci tak jumpa. Kita pun ketutlah tombol tu, pasang lain. Baik. Sekarang ni yadkhulu. Cuba ingat balik apa yang kita kena buat kalau kita nak tukar mudhari' yadkhulu ni kepada fi'il amar. Buang ya. Matikan huruf belakang. Betul tu dia balik. Adkhulu. Boleh baca. Udkhul. Bila tak datanglah meminta tolong. Jadi kita akan baris. Baris apa? Ainul fa'il. Baris Baris depan. Kalau ini baris depan, Dia ikut. Dia pun baris depan. Jadi Udkhul. Kan? Kadang-kadang kita datang dalam Quran kata udkhuluha bisalamin aminin. Udkhulu jannata rabbikum. Masuklah kamu, ya. Atau Allah Taala, masuklah kamu ke dalam syurga Tuhan kamu, udkhulu jannata rabbikum. Tetapi kadang-kadang kita duk baca ada fi'il dakhala, dia guna dia jadi macam ni. Fi'il madhi dia bukan dakhala, adkhala. Apa beza dia? Ini
Memasukkan. Memasukkan. Baik. Kalau kita tengok ni balik, kalau adkhala, kalau akhraja yukhriju, kalau adkhala Yad. Yud. yudkhilu. Yudkhilu. Yudah. Ya, dia memang macam tu. Dia memang pattern macam tu. Yudkhilu. Nanti saya akan sharekan apa, saya ada satu nak refer ni lagi senang. Nak refer nanti ada satu PDF yang saya share minggu lepas Tapi saya tunjuk ni dulu. Saya tunjuk ni dulu. Okey. Okey, adkhala yudkhilu, maknanya adkhala telah memasukkan. Yudkhilu sedang masukkan. Okey. Okey. Sekejap saya tersilap pilih pointer. Pen. Okey. Yudkhilu. Kat sini ingat balik Kalau yang macam ni, yukhriju, yuf'ilu, wazan amar dia untuk af'il. Yuf'ilu, af'il. Jadi dekat sini, yudkhilu, amar dia bunyi apa? Af'il. Wazan dia af'il. Jadi, fi'il dia jadi apa? Udkhilu. Af'il. Baris atas mati, baris bawah mati. Adkhil. Af'il. Jadi, Adkhil. adkhil. Sebab tu saya suruh refer kepada wazan. Wazan dia apa? Af'al. Dia af'il. Dia af'il ni macam wazan. Acuan. Acuan apa? Acuan Fa'ala. dah sama kan? Fa ni geng dengan dal. Ain ni geng dengan kha. Lam ni dengan lam lah, kebetulan lam sama. Baris pun sama. Ad, af. Af, ad. Ai, khi. L. Jadi, adkhil, af'il. Fi'il akan mengikut wazan dari segi bilangan huruf dan juga bunyi dia. Macam lagu dengan irama lah. Dia ada rhythm dia. Af'il, adkhil. Jadi, adkhala yudkhilu, adkhil. Baik, itu dari segi pembinaan kata. Dari segi makna, udkhul, masuklah. Adkhil, makna dia apa? Telah. Masukkanlah. Masukkanlah. Sebab tu kita dah baca doa, Allahumma Adkhil. masukkanlah kami al-jannah. Contoh, Allahumma adkhilna al-jannata. Sebab syurga tu dia jadi maf'ul bih. Masukkanlah kami ke dalam syurga. Sebab tu adkhilna. Kalau seorang baca Allahumma adkhil, ni. Ini tajuk ni kita akan belajar lepas ni lah. Adkhil ni. Tapi the point di sini, kenapa kita tak baca Allahumma adkhul? Kalau kita baca Allahumma adkhul, kita kata Allah, engkau masuklah syurga. Bukan kita suruh Allah masukkan kita ke syurga. Kita suruh Allah masuk ke syurga. Tapi kalau yang salah baca tu fahamlah. Kita ni belajar. Jadi saya kena teranglah benda ni supaya nanti makna dia insya-Allah walaupun belajar dengan saya fi'il amar ni mungkin sebelum ni dah pernah belajar, tapi saya ajar ni sekali saja. Jadi saya harap membantulah untuk membaiki, untuk menambahkan lagi kefahaman kita yang kepada amalan yang telah kita buat berpuluh-puluh tahun. Saya nampak something baru. Saya boleh perbaiki. Kemudian saya boleh tambah lagi saya punya khusyuk. Allahumma adkhil. Boleh baca tu dengan imagine dia punya makna sekali. Bukan baca sekadar nak dengan makhraj, bukan sekadar baca untuk cukup panjang pendek 2, 4, 6 harakat, tapi dengan makna dan juga penghayatan dia, insya-Allah. Okey, ini untuk adkhil. Jadi udkhul adkhil. Tu imam tu imam dia main ikut je kan. Baik, ni 4 huruf. Ni sekarang kita pergi pada 5 huruf. Ini secara keseluruhan dia kan. Secara keseluruhan dia mudah fahamlah. Sama kaedah dia.
buang ya, matikan huruf akhir. Cuba baca. Yatafattahu jadi Tafattah. tafattah. Dah boleh baca kan? Sebab tu tidak tambah apa kat depan dia. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Yata'allam jadi apa? Ta'allam. Alam. Ta'allam. Yatawajjah jadi apa? Tawajjah. Yataqabal jadi apa? Taqabal. Taqabal. Yatanawal jadi apa? Tanawal. Tanawal. Yata'awanu jadi apa? Ta'awan. Ta'awan. Okay. Baik, saya nak tengok kod ada. Saya terlupa masukkan. Kod ada yang request nak masuk. Oh, tak ada. 23 orang. Tak apa, 23. Baik. Sekarang clear sebab saya kuning kat sini. Ni dia panggil. Jadi kalau kita nak tengok pada orang kata apa, pendek kata, kalau kita tiba-tiba kena buat fi'il amar untuk antum, untuk anti, kalau kita keliru, kita balik kepada anta. Asal dia. Dapatlah. Sekarang, okay, sekarang saya ambil satu fi'il yang mudah sikit lah. Ta'allam. Okay, cuba pada antuma. Ta'allama. Allama. Ta'allama. Antum? Ta'allamu. Ta'allamu. Anti? Ta'allami. Ta'allami. Antuma? Ta'allama. Ta'allama. Antunna? Ta'allamna. Ayuh. Yang lain samalah. Tafattah, tafattaha, tafattahu, tafattahi, tafattaha, tafattahna. Ta'allam, belajarlah kamu. Ta'allama, belajarlah kamu berdua. Ta'allamu, belajarlah akan kamu semua. Belajarlah akan kamu semua. Anti, belajarlah kamu akan kamu anti. Susah terjemah Melayu ni susah. Jadi sebab kena tambah akan kamu, akan mereka. Dalam bahasa Arab dia dah ada imbuhan kat belakang tu. Baik, cuba taqabal. Taqabala. Taqabala. Antum? Taqabalu. Taqabalu. Anti? Taqabali. Taqabali. Antuma? Taqabala. Taqabala. Antunna? Taqabalna. Taqabalna. Taqabal ni saya padam lah. Okey. Yang lain tu samalah. Tanawal, tanawala, tanawalu, tanawali, tanawala, tanawalna. Kita habiskan senang bagi perhabis. Okey. Kat sini fi'il 6 huruf. Ni ada lain sikit. Lain sikit dia sebenarnya dia sama. Cuma dia ada kaitan sikit dengan 3 huruf. Yastaghfiru. Mula-mula kita kena buat apa? Buang ya. Ya. Kemudian matikan huruf akhir. Boleh baca ke tak boleh baca? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bila balik yang ke-6 tak boleh baca. Bila tak boleh tambah. Bila tak boleh baca, ingat balik yang kaedah pertama kita belajar untuk 3 huruf, kita tambah Hamzah wasal. hamzah wasal. Di sini kita kena tambah hamzah wasal. Baik, hamzah wasal dekat yang 3 huruf senang lah nampak kan? Huruf yang second last. Dia senang lah second last dia. Tengok huruf yang second last. Bagi apa? Bawah. Semua bagi bawah. Semua bagi bawah. Jadi dia tak ada, dia satu je bagi. Satu jenis aja. Bila bagi bawah ni senang. Buat macam ni. Kalau bagi bawah. Sebab tu semuanya bagi bawah. Istaghfir. Istakhrij. Istaqbil. Istakbir. Cuma dalam hamzah wasal, dalam Quran, dia tak tulislah baris tu. Dia letak huruf apa kat atas dia? Hamzah wasal. Huruf sad. Tidak ada baris. Tak kecil. Sad kecil. Sad itu refer kepada wasal. Okey, sekarang cuba tasrif dengan kita ambil satu fi'il. Istaghfir. Antuma?
Istaghfiro. Istaghfiro. Antum? Istaghfiru. Istaghfiru. Anti? Istaghfiri. Istaghfiri. Antuma? Istaghfiro. Istaghfiro. Antunna? Istaghfirna. Istaghfirna. Ayuh. Cuma dalam Quran kalau sebut faqulu astaghfiru, tak sebutlah faqulu istaghfiru. Dia tertakluk kepada cara bacaan hamzah wasal dengan hamzah waqaf. Tapi dari segi binaan kata tu macam tu. Kenapa? Bagaimana perkataan dibentuk. Okey, cuba istakhrij. Kita tasrihkan istakhrij. Sikit saya tukar kepada anta istakhrij, antuma Istakhrija. istakhrija, antum Istakhriju. istakhriju, anti Istakhriji. antuma Istakhrija. Istakhrija. antunna Istakhrijna. istakhrijna. Okey, istaqbil. Anta istaqbil, antuma Istakbila. Istakbila. antum Istakbilu. anti Istakbili. antuma Istakbila. antunna Istakbilna. taqbilna. Okey, istakbir istakbir. Antuma Istakbiro. Istakbiro. istakbira. Antum Istakbiru. anti Istakbiri. antuma Istakbiro. antunna. Istakbirna. Okey. Agak-agak senang faham ke susah faham? InsyaAllah sama je dia punya tu. InsyaAllah lah kan. Okey, so saya rasa boleh senang faham insyaAllah. Cuma orang kata apa, cabaran dia kita tak belajar lah. Kita tak belajar ataupun mungkin kita tak ada peluang nak belajar. Jadi Alhamdulillah dengan kelas kita di UM ni ada, ya. Mana kalau belajar kat mana-mana pun, kalau belajar fi'il amar ni kena belajar macam ni lah maksud dia. Dia bukan belajar fi'il amar macam tu je. Dia kena faham proses macam mana dia bentuk fi'il madhi kepada mudhari'. Faham macam mana proses dia bentuk mudhari' kepada amar. Kita dapat nampak keseluruhan bagaimana perkataan bahasa Arab dibentuk. Ya. Sebab tu dia perlu makan masa, dia kena sabar, dia kena makan masa, dia kena makan berminggu-minggu, kena faham sikit baru, ya. Tak boleh tanya madhi terus tanya mudhari', tak boleh lompat, Baik. Selalu kita jumpa istighfar. Pernah ingat istighfar kan? Orang kata istighfar tu apa? Jadi apa beza istighfar ni? Okey. Sekarang saya akan buka ni apa dia? Okey. Tak apa. Saya akan buka PDF yang saya share baru ni. Mana dia? Nampak nampak skrin Ini boleh nak bagi senang kan? Boleh print ataupun hantar dekat kedai minta dia print kertas licin warna boleh. Simpan. Okey, apa beza dia? Senang faham dia. Okey. Wazan ini ialah khulasah. Khulasah ni ialah rumusan macam mana nak rujuk kepada wazan-wazan fi'il ni. Okey, nampak skrin saya share? Ustaz boleh tolong besarkan. Baik. Mana pula besar ni? Nampak. Okey. Yang pertama madhi. Yang kedua mudhari', yang ketiga amar. Kita pergi yang madhi mudhari' amar dulu. Okey. Ni nampak fa'ala okey, nampak tak? Fa'ala ni ain tak ada baris. Kenapa tak ada baris? Kalau tak baris macam orang pening kepala. Ain ni boleh baca 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Okey. Jadi nampak untuk ain ni tak letak baris sebab makna dia merujuk makna ain tu boleh baca 3. Fa'ala boleh, fa'ila, fa'ula. Sebab tu kita baca kataba.
Syariba. Payah bawah pula. Jadi kalau letak tiga-tiga nanti pening kepala. Ya. Jadi tuan dia tak letak baris. Nampak tak mudhari' dia? Yaf. Ain ada baris tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Mana boleh baca yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Baris ain tu dia ada 3 jenis. Jadi nak menentukan baris ain ialah baris kena rujuk kamus. Kalau kita tak pasti. Sama macam ni. If alif tak ada baris, ain pun tak ada baris. Sebab kita boleh baca if'il. Kita boleh baca if'al. Kita boleh baca uf'ul. Okey? Okey, masdar ni nampak masdar ni ialah kata terbitan. Kata terbitan ni kalau kita translate dalam bahasa kita ialah yang ada an, yang ada makna an dekat belakang dia, an. Kalau baca bacaan, makan makanan. Ya. Jadi masdar ni jadi macam kata dasar lah, kata dasar. Okey? Baik. Nanti untuk fi'il 3 huruf. Okey, nampak tak? Nombor 2. Apa fi'il nombor 2? Af'ala. Af'ala. Macam tadilah, adkhala. Kalau fi'il yang wazan dia af'ala, mudhari' dia automatik jadi yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Amar pun diikut af'il. Af'ala yuf'ilu af'il. Jadi kalau adkhala yudkhilu, tadi apa fi'il amar dia? Fi'il amar af'il. Yudkhilu. Ini wazan dia. Ini acuan dia. Kita cuba apply dalam fi'il sebenar. Fi'il sebenar adkhala. Af'ala adkhala. Yuf'ilu yudkhilu. Yudkhilu. Af'il Ad'il. adkhil. Okay? Jadi senang-senang faham macam ni lah. Untuk nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9 ialah panduan kepada kita bagaimana nak menetapkan baris untuk madhi, mudhari' dan juga amar. Sebab dia adalah fix. Kalau acuan dia af'ala, acuan mudhari' yuf'ilu, acuan untuk amar af'il. Kalau fa'ala, mudhari' dia yuf'ilu. Fi'il amar dia Fa'il. fa'il. Okay, cuba ikut saya baca. Af'ala yuf'ilu af'il. Af'ala yuf'ilu af'il. Okay, nombor 3. Fa'ala yuf'ilu fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'il. Dia macam kena hafal lah juga. Senang tu. Kalau tak, kita dah susah dah bukan masa kita dah nak menghafal ni ya. Jadi boleh tengok kepada jadual ni. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Okay, saya ambil yang ni lah. Last. Istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Jadual ni ada sedikit penambahan daripada ni lah yang kita belajar tadi ni ada kaitan ni lebih kepada sorof macam mana nak meletakkan baris. Baik, masdar tadi saya bagi nama ialah kata apa? Terbitan. Kata terbitan. Jadi dalam kata terbitan ni kenapa untuk fi'il 3 huruf ni tidak ada? Kenapa ada bintang? Bintang ni insya-Allah nanti akan belajar masdar dengan lebih detail dalam qawaid P2 peringkat 2. Cuma dalam jadual ni pengenalan. Dia letak marif ni makna dia masdar untuk kata terbitan untuk fi'il yang 3 huruf ni dia tak tetap. Dia tidak ada bentuk tertentu. Dia tidak ada bentuk yang fix. Dia berdasarkan sama'i, apa yang orang Arab sebut. Dia bukan qiyasi, dia sama'i. Orang Arab sebut, dia pun sebut macam tu. Jadi cara dia sebab kita tak ada kaedah. Kita dengar apa yang orang Arab sebut. Kita rujuk kamus. Kita nak cari masdar, kita rujuk kamus. Bila kita buka kamus, kamus akan bagi
Madhi, fi'il madhi, dia bagi mudhari', dia bagi masdar. Dia bagi mudhari' selepas fi'il madhi, dia akan bagi mudhari' dengan masdar. Tetapi untuk wazan dia, af'ala yuf'ilu, af'il, wazan dia if'al. Itu wazan dia. Fa'ala yuf'ilu taf'il, dia ada dua. Sama ada taf'ilah ataupun salah satu. Ya. Baik. Ini cara bacalah. Saya nak tunjuk ni cara baca jadual ni ya. Saya bukan nak bagi complicated, dia memudahkan sebab dia ada warna. Okey. Ini adalah wazan. Wazan ni apa? Acuan. Acuan. Kalau acuan ikan, keluar ikan lah. Kalau acuan apa nama? Bunga, keluar bunga. Ya. Di bawah ni, yang the second page ni, ni tak ada apalah. Ini dia rujuk kepada samalah. Ni rujuk kepada, ni jadual madhi, ni jadual mudhari', ini jadual amar. Yang di bawah ni adalah contoh fi'il. Ini contoh fi'il. Okey, cuba ikut saya baca. Nasara yansuru unsur. Nasara yansuru unsur. Okey, unsur. Ini nasrun. Iza ja'a nasrullah. Jadi, nasara bantu, sedang membantu. Bantulah, ini bantuan. Nasrun ni jadi makna bantuan. Okey? Jadi, nampak kan? Cuba tengok. Ahsana. Ahsana, diikut yang tadilah. Af'ala yuf'ilu. Ahsana yuhsinu ahsin. Dia jadi apa? Masdar dia? Ihsanu. Ihsan. Ihsan ni sebab dia ikut if'al. Dia ikut acuan dia. Ya. Tak apa, nanti kita akan tengok sekali lagi. Saya nak pergi kepada yang perkataan nombor 9 sebab kita baca tadi. Istaghfara. Mudhari' dia. Yastaghfiru. Amar dia. Istaghfir. Istaghfir. Apa masdar dia? Istighfarun. Itu istighfar. Jadi istighfar makna dia ada makna isim. Makna dia permintaan keampunan. Macam tu makna dia. Istaghfara telah minta ampun. Istaghfiru sedang minta ampun. Istaghfir minta ampunlah. Istighfar nak kata apa? Saya pernah translate. Permohonan. Permohonan keampunan. Ya. Ni lah. Dia tidak ada complicated. Baca-baca selalulah. Dia ada bagi nama dhamir pelaku, tanda i'rab, kaedah tidak tetap. Dia ada bagi kata-kata apa? Dia bagi keyword lah. Okey. Baik. Ni tak apa. Saya tunjuk ni makna dia tambahan. Baik. Jadi tasrih yang kita dah baca tadi ni, kita refer yang ni lah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi Jadi tasrih yang tadi ni, yang mana tadi? Yang mana tadi yang PDF tadi ni? Kata masdar. Kata masdar tadi tu, yang tu refer pada anta lah. Dia start pada anta lah. Kalau fi'il madhi huwa, fi'il mudhari' huwa, fi'il amar untuk anta. Untuk anta. Lepas daripada anta tu kita follow lah, kita follow yang ni. Antuma tambah apa? Antum tambah apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, Izhabna. Ini wazan, ni tasrih yang saya sebut lah. Di UM ada dua benda ni. Nanti insyaAllah semester 2 bulan 3 mungkin dia akan mula bersemuka. Boleh pergi tanyalah pokok dia ada cetak lagi kan. Kantong. Peringkat 2 bersemuka. Nanti saya tak pastilah. Yang tu yang saya diberitahu oleh admin. Tapi nanti tengoklah balik. Saya tak tahu kes naik balik ke, kes turun balik ke. Dia macam-macam variant nama kan. Omicron. Omega lah, Omicron apa nama, Omi apa ni, kalau Omi kalau Abi payah cerita lah. Kita pun tak tahu keluar. Okey, saya ambil masa sikit. Jadi sebenarnya ringkasan dia, kita sebenarnya fi'il amar ni kita dah baca setiap hari. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kalau kita tak baca bahasa Arab, kita nak baca kita nak betul takkan kita nak betulkan sampai daripada 40 tahun nak baca kita kena hayati sikit makna ihdi ni datang kat mana. Ihdi ni datang daripada hada.
telah memberi petunjuk. Fi'il mudhari' dia apa? Yahdi. Nampak tak yahdi? Nampak kan bila yahdi, macam mana kita nak bentuk fi'il mudhari', fi'il amar daripada yahdi? Buang ya. Ni ada ya ni, ya mati. Ya mati huruf apa? Asal. Huruf illah. Huruf illah. Jadi tinggal ha dengan dal. Jadi ha dengan dal. Boleh baca? Tak boleh kan? Sebab tu kita tambah Alif. hamzah wasal di bahagian bawah. Hamzah wasal. Dal ni dikira ainul fi'il. Dia kira huruf second last sebab dia bukan huruf last. Dia huruf second last sebab last ialah huruf ya ni yang kita buang. Sebab tu dalam Quran dia tulis ada tak baris apa dia? Baris apa ni? Dia tulis sad. Ya, dia hanya tulis sad. Tapi dalam Quranul Majid dia letak baris lah. Tapi dalam Quran Rasam Osmani dia tak letak baris. Jadi kalau orang tu baca waqaf, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tahulah ihdi, ataupun orang tu walaupun dia tak belajar qawaid, dia memang duk baca Fatihah setiap hari kan. Ataupun dia memang duk baca Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum, tahulah ittabi'u. Tapi kadang-kadang terdengar juga orang tersasul baca attabi'u sebab dia baca sad tu baris atas. Yang ni tadi yang mungkin tadi yang berkaitan dengan soalan yang tadi lah, penentuan baris apa huruf ketiga. Itulah. Ni yang saya senang fahamnya, penentuan baris hamzah wasal. Ni ihdi, Allahumma hdi. Di sini bukan Quran, dia doa. Jadi dia tak letak baris. Tak apalah orang baca Allahumma hdi. Kalau baca wasal, baris tu tak bunyilah sebab kita baca sambung. Allahumma hdini. Kita tak baca Allahumma ihdini. Sebab kita baca sambung. Wa'afini. Nampak tak ni fi'il apa ni? Saya ambil afi. Kenapa jadi afi? Madi. Fi'il asal dia, fi'il mudhari' dia apa? Yu'afi. Kita buang ya. Ni huruf illah mati. Tinggal yang ni. Jadi fi'il amar dia apa? Fi'il amar. Afi. Afiat lah, afiat kan. Minyak pun ada minyak urut afiat kan. Afiatkanlah. Kita ambil satu lagi. Barik. Fi'il mudhari' dia apa? Yubariku. Yubarik. Yubariku. Okey, yubariku. Kita nak tukar fi'il ni kepada fi'il amar. Kita buang apa? Ya. Lepas tu Matikan yang matikan huruf akhir. Baca. Barik. Barik. Sebab tu datang barik. 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 Okey. Cuma ni sikit penambahan daripada saya lah. Di dalam bahasa Arab, kadang-kadang kita akan jumpa doa dalam menggunakan fi'il amar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa barik wa sallim. Kadang-kadang dia menggunakan sirah ataupun bentuk fi'il amar. Tetapi kadang-kadang kita jumpa doa menggunakan bentuk fi'il madhi. Contoh dia bila kita kata kita doa ke orang, semoga Allah memberkati kamu. Kita kata apa? Jazakum. Barakallahu fika ataupun jazakallah. Barakah ni fi'il apa? Fi'il madhi. Tapi bukan maksud Allah telah memberkati kamu. Dia membawa maksud doa. Maksudnya dalam bahasa Arab dia boleh menggunakan doa fi'il dalam bentuk amar ataupun madhi. Amar makna kita minta darat dengan Allah Taala. Tetapi kalau kita baca dalam bentuk barakallahu fik, makna kita mendoakan Allah memberikan keberkatan secara berterusan. Daripada dulu hingga sekarang. Dalam istilah dulu, kini dan selamanya. Kita dengar kan? Dulu, kini dan itulah tujuan digunakan fi'il madhi di dalam doa. Okey? Barakallah. Inilah dapat kita baca yang penghujung doa qunut ni. Kalau kita baca amar, dua-dua amar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Kalau kita baca wa baraka, dia Wassalam. jadi wa Salam. Wassalam. wasallam wasallama lah, tapi kita baca waqaf dia jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya. Kalau orang tu baca wa baraka wa sallim dia tak faham. Dia main dia mendengar je. Dia membaca bukan berdasarkan ilmu yang dia belajar, tapi dia follow, dia taklid, tu nama taklid buta. Ya. Jadi saya kelas ni tidak menjadi pentaklid buta. Sebab dah ajar. Okey. Qina. Fi'il amr dia qina. Wa qini syarra ma qadat wa qina azaban nar. Peliharalah kami daripada api neraka. Qina. Qina tu siapa? Kami kan. Kami. Kalau seorang Kini. qini. Tapi tu fi'il amr dia mana? Fi'il amr dia satu saja, qi. Nampak tak qi? Kok mana datang qi ni? Asal dia yaqi. Ini mudhari' dia. Yaqi. Buang ya. Belakang tu mati kan? Ya. Mati tak payah buang, mati ke bumi aje. Okey, dah mati, okey, settle. Tetapi di belakang ni ada huruf ya. Huruf apa nama dia? Huruf illah. Illah. Huruf illah. Dan nak jadi huruf illah, syarat kena mati. Alif wa ya kena mati. Huruf illah kita kena buat apa? Buang. Wang. Jadi apa yang tinggal? Qaf. Qi. Itulah qi. Cuma dalam Quran kadang-kadang ya ayyuhallazina amanu, peliharalah kamu semua dan diri kamu dan ahli Quran daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa baca qu? Dia asal daripada qi. Cuma ditambah waw sebab arahan tersebut kepada allazina amanu. Antum. Okey? Okey, ni temalah ni redundant 2 kali ni. Okey. Okey, ni dalam saya pun tak sempat nak buka ni. Okey, di dalam website ni, tak apa saya dah letak print screen dia. Dalam website ni boleh buka sendiri. Sebenarnya ustaz ni dia dulu sebelum PKP dulu dia pergi buat round, dia panggil apa? Kalau orang buat konsert tour dia bukan buat jelajah. Dia buat jelajah, mengajar. Jadi kontak ustaz lah, dia akan buat, sekarang dia buat online. Sekarang tak payah buat online pun. Dia buat buku dia ada bahan belajar dia. Kemudian dia dah rakam kelas-kelas dia dalam bentuk YouTube. Boleh buka website ni tengok sendiri. Dia ada CD 1, CD 2 dekat 40-50 video dia buat. Okay, dia memang dia ambil perkataan yang dipilih daripada Quran. Supaya kita dah belajar ni kataba rasama, kita tak faham rasama guna. Tak, dia ambil Quran tu memang sebiji daripada Quran dan dia letakkan contoh daripada Quran macam mana dia bentuk madhi, macam mana bentuk mudhari' dan juga dalam bentuk doa. Ni contoh dia. Jadi lepas tu dia buat analisis. Rabbana, doa yang selalu kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, yang ni fi'il mudhari', janganlah engkau bolak-balikkan hati kami selepas engkau memberi hadaita, ni fi'il madhi. Letak kan? Hab. Kalau kita translate jadi makna apa? Kurniakanlah. Abdul Wahhab. Ya, Abdul Wahhab. Dalam bahasa Arab ada 3 je. Abdul Wahhab, Abdul Wahhab, Abdul Wahhab. Dia tidak ada Abdul Wahhab, Abdul Wahib, Abdul Wahhab, tidak ada. Yang tu. Fi'il asal dia apa? Yahabu. Wahaba yahabu. Maknanya dia mengurniakan. Sebab tu Abdul Wahhab. Jadi yahabu ni fi'il mudhari', buang ya, matikan huruf akhir. Baca hab. Bukan halal hab. Hab, pelihara, kurniakanlah. Hab apa? Cuma bila kita nak baca dalam doa, beri kepada siapa? Wahab lana. Kalau minta kepada seorang, wahab li. Wahab li. Kalau kurniakanlah kepada dia, wahab lahu. Ya?
Jadi untuk ganti nama ni lana huha ni kita akan belajar lepas ni ya. Okay. So saya minta buka-bukalah sendiri ya. Dia ada dalam ni macam-macam himpunan doa ya. Dalam ni ada yang saya tak sempat nak explore lah ya. Himpunan doa dan sebagainya, dan dalam ni juga ada WhatsApp group. WhatsApp group pada nombor kontak WhatsApp untuk ustaz ni. Ustaz ni adalah rakan saya. Saya adalah pensyarah di UIA bersama dengan rakan saya ni lah. Saya hanya part time diberikan, alhamdulillah, menyumbang sedikit apa yang saya tahu dengan pihak MCSET selama, alhamdulillah. Jadi ini benda baru ni sepanjang saya mengajar KPA 20 ni. Yang ni dia baru diperkenalkan 2 tahun. Sebelum tak ada. Buku ni baru, antara buku yang terbaru. Dan memang dibuat kata apa? Ditulis untuk orang awam faham bahasa Arab. Dengan lebih berfokus. Ya? Cuma kalau ada yang berminat nak buku dia, bagi tahu saya lah, ataupun nanti saya bagi link untuk beli buku ni di dalam Shopee. Cuma beli buku ni baca seorang tak jadi. Dia kena beli buku dan pergi di bengkel. Baru faham. Kalau baca seorang, jadi serba tengok besi lah. Senang faham kan? Faham lah cuma kalau saya beli dulu pun saya tak faham. Saya kena pergi tanya dia macam mana dia tulis. Dia kena mana, kena ada bahan ni dan kena ada sesi talaqi walaupun satu kali. Ya. Ni tak apalah, ni bahan ni kemudian lah. Nanti lepas habis kelas dengan saya, nak buat satu sesi dengan ustaz ni, panggillah dia. Itu pandai-pandailah berurusan. So ini praktis ni ialah lebih kepada, so nampak tak? Ni tak apa, ini contoh cara nak menghafal fi'il amar dia buat dalam lagu Bangau Oh Bangau kan. Jadi fi'il amar ni bukan sekadar macam tadi lah, fi'il madhi, mudhari' dengan amar ni bukan sekadar nak menghafal tasrif. Dia menghafal tasrif tu untuk membantu kita untuk faham macam mana fi'il tu dibentuk. Ya, supaya kita boleh nampak penggunaan macam mana kita nak ubah madhi daripada mudhari' kepada amar. Okay. So saya rasa hari ni setakat ni lah sahaja tajuk berkenaan dengan fi'il amar. Tajuk berkenaan dengan fi'il amar. Okay. Jadi dengan itu lengkaplah. Bukan lengkap lah kan. Orang kata apa, dari segi modul untuk madhi, mudhari', amar dah habis lah. Madhi, mudhari', amar. Ya. Jadi kehadiran itulah saya untuk yang tak datang ni, saya hanya boleh sebut makna dia kena tengok balik lah. Jadi apa, rakaman kelas ni, sebab tak ulang lah. Lepas tajuk lain. 2 kali madhi, 2 kali mudhari', 1 kali amar. Cukup fi'il. Lepas ni kita akan masuk ganti nama, isim isyarah, isim mausul, lepas tu huruf. Lepas tu saya akan modify tajuk lain dan juga nak bagi familiar dengan format pentaksiran akhir. Tapi saya dah cuba kaitkanlah tajuk-tajuk ataupun contoh-contoh daripada ayat Quran, daripada bacaan dan solat. Saya tak sempat nak baca. Ada satu gambar yang saya tak sempat nak tunjuk ni. Nanti minggu lain lah kot tak sempat nak tunjuk. Macam mana nak apa, man salla alayya salatan wahidah tu. Nanti saya ambil hari lain lah. Okay, ada soalan? Tak ada soalan So minggu ni tidak ada tugasan insya-Allah. So lepas ni kelas yang selepas ni baru ada tugasan insya-Allah, tugasan nombor 5. Minggu ni tak ada apa. Fokus dengan Ustaz Azam dulu insya-Allah. Baik. Kita jumpa untuk kelas yang berikutnya. InsyaAllah saya akan confirm kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Ustaz. Afwan.